Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namanya wa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menjalani bulan Ramadan, dan hari ini merupakan hari yang ke-16 19 18 hari bulan ingat 18 Ramadan. Untuk kita menuju kepada hari-hari terakhir Ramadan, insya-Allah apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati sekalian, kemarin kita cuti nuzul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran sebagai satu panduan kehidupan atau panduan hidup. Tuhan sebut di dalam Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan yang diturunkan padanya Quran, yang menjadi panduan kepada manusia, petunjuk kepada manusia, dan penjelasan kepada petunjuk-petunjuk tersebut. Dan ianya juga menjadi pembeza di antara hak dan batil. Jadi Quran yang ada pada kita merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini suatu petunjuk yang paling diyakini. Tidak ada satu pun perkara yang boleh mendatangkan syak wa sangka. Ianya dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Dia adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ta'rif Quran sendiri mengatakan, dia kata Quran itu ialah kalamullahul mu'jiz. Kalam Allah yang penuh dengan mukjizat. Penuh dengan mukjizat, penuh dengan rahsia, penuh dengan kata berbagai-bagai perkara. Ianya bukan kalam manusia, ianya kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi akhir zaman, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwasitatil amin Jibril alaihi salam, dengan perantaraan Jibril alaihi salam, al-muta'abbad bi tilawati, yang dikira ibadah kalau kita baca Quran. Ini takrif Quran. Kita baca Quran, kita dikira ibadah. Sebab itu disebut dalam hadis bahawa tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, satu kalimah. Ianya merupakan alif satu kalimah, lam satu kalimah, mim satu kalimah. Nak menunjukkan bahawa apa yang kita baca, apa yang kita sebut berkenaan dengan Quran ini akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang baca Quran, Nabi kata siapa yang baca Quran dia akan bersama dengan Quran itu syafi'an li ashabi. Quran ini akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya di akhirat kelak. Dan orang yang baca Quran dalam keadaan tergagap-gagap, dalam keadaan payah, ia akan mendapat dua kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, ta'rif Quran lagi disebut, dia kata al-muta'abbad bi tilawatihi, al-mabdu' bi suratil Fatihah wal mukhtatimu bi suratin Nas. Bermula dengan surah Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas. Ini dari segi ta'rif. Apa yang saya nak cerita pada hari ini ialah bagaimana Quran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ini, yang merupakan kalam yang penuh mukjizat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Quran tersebut berbagai-bagai perkara dan berbagai-bagai isi, berbagai-bagai benda yang merupakan semua perkara-perkara itu adalah kehidupan manusia di atas muka bumi. Sebab itu sebagai seorang Islam, kita kena rujuk kepada Quran. Quran bukan sahaja membicarakan berkenaan dengan ibadat, sembahyang kita, puasa kita, haji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran juga membicarakan kepada kita berkenaan dengan kekeluargaan. Macam mana kita nak membentuk keluarga, macam mana kita nak mendidik anak-anak.
Quran juga mengajar kita bagaimana berkenaan dengan ekonomi, zakat dan seumpamanya, bagaimana pengagihan harta. Disebut di dalam Al-Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, harta yang ada itu tidak boleh menjadi berlegar di antara orang yang kaya saja di kalangan kamu. Banyak benda-benda yang ada dalam Quran. Jadi Quran sampai ke hari ini membuat cabaran kepada manusia-manusia yang merasakan bahawa dia bijak, bawa Quran kalau dia rasa dia pandai. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. Tuhan sebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata, sekiranya kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Quran, maka kamu kata, fa'tu bi surah, bawalah satu surah seumpama yang ada dalam Quran. Surah yang paling pendek yang ada dalam Quran ialah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Sampai ke hari ini tidak ada orang, tidak ada manusia yang boleh maknanya yang boleh menandingi kehebatan Quran. Tidak boleh mencabar Quran dari segi gaya bahasanya, daripada bentuk perkataannya. Tak ada orang yang mampu nak menunjukkan bahawa ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan sebut, kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggillah saksi-saksi kamu, panggillah celik pandai yang ada pada kamu, panggillah pakar-pakar yang ada pada kamu, pakar bahasa ke, pakar itu ke, pakar apa ke, panggil min dunillah in kuntum shadiqin, sekiranya kamu tidak mampu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, sekiranya kamu tidak mampu, dan memang realitinya kamu tidak akan mampu selama-lamanya, maka Allah kata, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah akan kamu akan akan neraka yang bahan bakarnya, kayu apinya terdiri daripada batu-batu, berhala-berhala, waquduha an-nas wal hijarah, manusia-manusia dan batu-batu. Berhala-berhala itu dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi kayu api kepada orang-orang yang kafir, disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, hari ini kita kena sensitif dengan Quran. Kita kena menguasai Quran. Kita kena berusaha macam mana Quran yang kita baca ini, sehari-hari yang kita baca, kita belek ini, nak pindah ke hak kita belek itu menjadi suatu kehidupan kita, menjadi satu kehidupan Quran. Sebab kalau kita balik pada sejarah, bagaimana Quran yang diterjemahkan dalam kehidupan manusia telah merubah kehidupan manusia itu daripada kehidupan yang disebut sebagai kehidupan jahiliah kepada satu generasi yang disebut sebagai Jilul Quran. Kalau kita lihat masa Nabi mula-mula datang ke Mekah, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran menceritakan masyarakat pada waktu itu ialah masyarakat jahiliah, masyarakat yang mengamalkan budaya hidup yang lari daripada norma-norma kemanusiaan. Anak perempuan dikira sebagai suatu yang memalukan. Dapat anak perempuan, maka dia pergilah senyap-senyap ke, secara tegar-tegar ke, pergi kambuh secara hidup-hidup. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perangai golongan-golongan musyrikin ini. Tuhan sebut, wa iza busyira ahaduhum bil unsa, bila diberitahu bahawa anak yang lahirnya perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib, muka bila diberitahu bahawa dapat anak perempuan, maka wajah mereka berubah menjadi merah, menjadi hitam. Kenapa? Kerana malu. Sebab itu dia boleh sanggup bunuh secara hidup-hidup. Tetapi bila mana Quran diturunkan, Nabi SAW mengajar Quran, membaca Quran, beramal dengan Quran, ajar orang seumpamanya, masyarakat yang sama, orang yang sama, golongan yang sama, berubah menjadi manusia yang terbaik dalam sejarah dunia, yang sampai hari ini orang tak boleh nak challenge apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Maknanya nak menyatakan kepada kita bahawa kehebatan Quran sudah terbukti dalam sejarah.
Orang lain tak terbukti lagi, Quran tak terbukti. Ini adalah suatu perkara yang perlu kita fahami. Sebab itu hari ini macam mana kita nak ubah masyarakat? Kita kata kita nak merubah masyarakat kita kepada yang lebih baik, lebih maju, lebih lebih canggih. Perubahan yang tidak didasarkan dengan pembangunan, perubahan yang tidak didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya adalah perubahan yang tidak akan kekal dan ianya akan runtuh. Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bagaimana pembangunan tamadun kemanusiaan tanpa ada akidah, tanpa ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam Quran tersebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil iman allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Apakah kamu tidak lihat apa yang kami lakukan kepada penduduk kaum Ad, kepada kaum Ad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak ada, tak pernah orang buat bangunan seumpama itu sebelum daripada ini. Maknanya kehebatan teknologi yang ada pada itu boleh membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Kehebatan. Ada bangunan, kalau kita hari ini bangunan pencakar langit dan seumpama kecanggihan teknologi. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan wasamudal ladzina jabus sakhra bil wad, pada kaum Samud yang ada dalam bukit dan seumpamanya, semuanya hancur bila tamadun itu diasaskan kepada kebendaan tanpa diresapi oleh ruh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seharusnya menjadi suatu pengajaran kepada kita. Bila kita sambut nuzul Quran tiap-tiap tahun, kita kena tanya sejauh mana kita memahami Quran, sejauh mana kita mendalami Quran, sejauh mana kita beramal dengan Quran. Sebab Al-Imam Suyuti mengatakan, dia kata man lam yaqra'ul Quran faqad hajar. Siapa-siapa yang tidak membaca Quran, Quran akan tinggal. Quran akan tinggal. Wa man qara'ahu wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajar. Siapa yang baca Quran tapi tak tadabbur, tak tengok, tak lihat apa yang ada dalam Quran, maka Quran juga akan tinggal dia. Wa man qara'ahu wa yatadabbar ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi faqad hajar. Dia kata siapa dia baca Quran, tadabbur, tengok, tahu makna, tapi tak beramal dengan apa yang ada dalam Quran, juga Quran akan tinggal. Maka oleh sebab itulah sidang jemaah sekalian, hari ini kita kena lihat kepada diri kita masing-masing. Jauh mana penguasaan kita, jauh mana usaha yang kita buat nak menjadikan Quran itu menjadi darah daging kepada kehidupan kita. Adakah kita menjadikan ianya bacaan harian kita sama seperti bacaan surah khabar kita? Kalau tak, maknanya kita kena ubah. Kalau selama ini kita tatap perkara-perkara utama, mari jabat nak sama tengok surah khabar dulu, tak tengok surah khabar gelap gambar dunia. Apakah hari ini kita membaca Quran, membaca ayat-ayat peringatan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya rasa sepada itulah untuk renungan hari ini. Sedikit sebanyak daripada apa yang dijelaskan tadi. Maka kesimpulannya ialah kita kena kembali kepada Quran. Quran kalam Allah yang penuh dengan mukjizat ini dia kata merupakan suatu ubat yang paling mujarab. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab dia mengatakan, dia kata di antara kelemahan umat Islam ini hari ini, dia kata seumpama unta yang mati kehausan di padang pasir, sedangkan di atas belakangnya ada air. Itulah dia kata umat Islam hari ini. Unta mati padang pasir, kenapa? Kerana nak minum air dari tak ada air, sedangkan air ada atas belakang dia. Begitu juga umat Islam hari ini, dalam keadaan terkapar-kapar mencari apa penyelesaian kepada perbalahan krisis umat yang ada, sedangkan Quran ada di depan. Quran ada di depan, benda tu ada, penyelesaian tu ada, tinggal lagi kita tak nak balik ataupun seumpama. Saya rasa itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.